Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Kemboja dalam melingkap bawah 22, yang mana Malaysia menang 4-2 hasil jaringan dari Hakimi, Ruven Tiren dan juga Fergus serta Najmuddin. Pada perlawanan ni memang kita boleh lihatlah pasukan kebangsaan Malaysia di bawah kenyalaan coach Elvan Rasen telah improve dari segi gameplay berbanding dengan coach yang lama, iaitu Brad Maloney. Boleh saya katakan pemilihan pemain adalah lebih kurang, tetapi output yang diberikan oleh para pemain pada perlawanan semalam nampaknya mereka lebih mobile, lebih bagus dari segi gerakan, lebih banyak bergerak, off ball dan juga on the ball movement pun bagus. So benda-benda macam itulah yang menyebabkan build-up dan juga banyak gerakan-gerakan yang kreatif berjaya dilakukan oleh skuad kebangsaan Malaysia bawah 22 pada perlawanan semalam. Bahkan kita juga boleh lihat beberapa pertukaran posisi yang dilakukan oleh Coach Ella, seperti Ruven Tiren dimainkan di bahagian kanan sebelum ditukarkan bermain di bahagian kiri sebagai seorang winger dan tidak bertindak lebih kepada wingback. Jadi apabila Ruven tidak bermain sebagai wingback, maka Ruven ditugaskan untuk fokus more to attacking. Jadi dia akan lebih berbahaya ketika menyerang. So dia akan maksimiskan dia punya potential untuk membantu bahagian serangan pasukan kebangsaan Malaysia berbanding untuk membantu bahagian pertahanan. So dia dah tak perlu untuk turun dan naik sebab dia dah boleh fokus kepada gerakan serangan sahaja. Dan kalau kita lihat kepada formation yang Malaysia gunakan adalah 3-4-3, yang mana 3-4-3 ni juga menunjukkan satu positive side oleh para pemain Malaysia dari segi build up daripada bawah dengan adanya player seperti Ubaidillah yang bagus as a ball carrier dan juga boleh bertindak sebagai ball playing defender dan juga mampu untuk bermain dengan high line yang sangat baik. Walaupun kalau kita nak katakan tentang kelemahan dan juga kekurangan masih lagi ada lah untuk skuad kebangsaan Malaysia, tetapi mostly pada perlawanan pertama di bawah kenyalaan coach Elvan Rasen boleh dikatakan mereka bermain dengan sangat baik dan juga positif, tambahan pula bermain ketika waktu petang dan berpuasa. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan skuad kebangsaan Malaysia. Apakah perkara positif dan juga apakah corak permainan yang ditunjukkan oleh skuad kebangsaan Malaysia pada perlawanan ini yang boleh saya puji dan yang berjaya menarik minat saya. Yang pertama, apa yang menarik minat saya tentang Coach Ella punya taktikal ni adalah bagaimana proses build up yang mereka lakukan. Kalau kita lihat banyak gerakan-gerakan build up ataupun dalam fasa attacking ataupun dalam in position, pasukan Malaysia akan bermula dengan build up from the behind, iaitu mereka akan memulakan gerakan dengan penggunaan back three di belakang, terutamanya daripada penggunaan Ubaidillah yang bertindak as a ball carrier. Jadi apabila Malaysia dapat goal kick ataupun Malaysia dalam fasa untuk menaikkan ataupun untuk menyerang pihak lawan, maka Ubaidillah yang akan diguna pakai sebagai ball carrier untuk bawa bola lebih tinggi. Jadi apabila kedudukan Ubaidillah telah naik, maka Malaysia berada dalam kedudukan yang sangat bagus untuk menyerang. Sebab apa? Sebab back three Malaysia akan naik sampai ke garisan tengah untuk membentuk back three di belakang. Jadi dalam erti kata lain, Malaysia bermain dengan defensive line yang agak tinggi sebab mereka nak cuba support bahagian hadapan dengan progress the ball dengan menggunakan center back yang mereka ada, iaitu Ubaidillah di kiri dan juga Azam Azmi di bahagian kanan. So mereka berdua ni akan bertindak as wider center back dan akan naik dan masuk ke half space bagi membantu bahagian midfield, yang mana bahagian midfield kita boleh tengok gandingan dua player iaitu Aiman Afif dan juga Shahir Bashar di first half, yang mana boleh saya katakan penggunaan daripada Shahir Bashar agak kurang efektif lah dalam formation 3-4-3 ni. Tetapi daripada segi penggunaan Aiman Afif, boleh saya bagi pujian, yang mana Aiman Afif untuk game ni dia banyak untuk support Ubaidillah in term of progress the ball daripada bahagian bawah ke bahagian tengah. Dia banyak untuk turun lebih deep untuk meminta bola daripada Ubaidillah, dan dalam pada masa yang sama dia juga banyak membantu untuk link up ataupun connect antara middle department dengan attacking department
middle department dengan defense department. So dia banyak untuk turun minta bola sebelum dia sendiri progress the ball, ataupun dia yang membuat larian-larian ke bahagian hadapan untuk membantu bahagian serangan dalam fasa build up. Dan kita boleh lihatlah apabila Aiman Afif naik lebih tinggi, maka dia akan cuba untuk penetrate dan juga kontrol bahagian half space dengan gerakan-gerakan masuk ke dalam D-box dengan larian-larian yang berbahaya lah. Dan dalam pada masa yang sama, dalam fasa build up, dia juga akan turun lebih deeper untuk memberi bantuan kepada Ubaidillah untuk progress ataupun menjadi option supaya Ubaidillah boleh open game. Dan dalam masa yang sama, ketika Malaysia diserang, maka Aiman Afif juga akan turun lebih deep untuk memberi covering ataupun untuk membantu bahagian pertahanan di bahagian belakang pasukan Malaysia lah. So that is a good thing lah. Dan hasilnya apa? Hasilnya kita boleh nampak yang Aiman Afif ada terlibat dengan gerakan gol yang dijaringkan oleh Hakimi dan juga terlibat dengan gerakan gol yang dijaringkan oleh Najmuddin. Yang mana kalau kita lihat gol yang dijaringkan oleh Najmuddin, Aiman Afif dia drop sampai ke kawasan Malaysia sendiri dan dia buat satu hantaran ke arah Ruben Tiren. Ruben Tiren bawa bola dan Ruben Tiren cross, bola tak dapat disambut oleh keeper, bola jatuh ke kaki Najmuddin dan skor. Dan untuk gol yang dijaringkan oleh Hakimi, Aiman Afif buat larian masuk ke dalam D-box, Ruben Tiren passing kepada beliau dan beliau buat cutback kepada Hakimi untuk gol yang pertama Malaysia. So boleh dikatakan effectively lah Aiman Afif untuk game ni dan menunjukkan yang dia masih lagi berbisa. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau kita lihat kepada corak dan juga serangan pasukan Malaysia, mereka sebenarnya lebih tertumpu di bahagian wide area dan juga bahagian half space, iaitu combination antara wingback dan juga antara winger. Yang mana kalau kita lihat sebagai contoh, saya bagi di bahagian kiri, waktu first half kita boleh nampak ada beberapa perubahan posisi. Kadang-kadang Hakimi main tengah, kadang-kadang Hakimi main kiri, dan akhirnya Hakimi main more to central dan Alif Izzuan main kanan. Ruven daripada kanan dia tukar kepada bahagian kiri. Jadi apa yang kita boleh belajar daripada build up ataupun cover up di bahagian wide area dan juga combination half space oleh pasukan Malaysia ni adalah bagaimana Malaysia menggunakan wingback mereka. Sebagai contoh di bahagian kiri, Safwan Mazlan yang bertindak sebagai left wing back akan lebih kepada untuk cover up bahagian wide area dan dia akan lebih untuk hold the touchline bagi cover kawasan tersebut. Manakala Ruben Tiren akan lebih masuk untuk menjadi inverted winger, yang mana dia akan masuk lebih kepada half space untuk cover kawasan bahagian tengah dan overload untuk memberi bantuan kepada Aiman Afif dan kepada striker di hadapan. Jadi combination play sebeginilah yang menyebabkan corak ataupun gerakan serangan pasukan Malaysia lebih efisien dan lebih efektif dan lebih kreatif untuk mereka melakukan switch play ataupun untuk mereka melakukan open game kepada kawan-kawan yang berada di bahagian-bahagian tertentu. Jadi kita boleh lihat bagaimana Safwan Mazlan dia cover bahagian wide area. Jadi dekat sini dia telah memberi kebebasan kepada Ruven untuk masuk ke half space untuk menjadi inverted winger untuk attract pertahanan lawan. Jadi apabila pertahanan lawan dah ter-attract dengan gerakan daripada Ruven, Safwan Mazlan akan berada dalam kedudukan yang free di bahagian wide area untuk menerima bola, ataupun Safwan Mazlan buat larian lebih tinggi untuk naik membantu bahagian hadapan. Ruven masuk ke tengah, maka defense akan fokus kepada Safwan dan Ruven akan berada dalam kedudukan yang lebih free lah. Jadi benda tu telah memberikan kelebihan kepada skuad kebangsaan Malaysia untuk attack menggunakan bahagian kanan dan juga bahagian kiri dalam pembentukan combination play yang agak bagus. Itu sebab kita boleh lihat bagaimana gol-gol Malaysia sebenarnya tercipta daripada hantaran-hantaran lintang dan juga gerakan hanya berfungsi daripada bahagian kanan dan juga bahagian kiri berbanding di kawasan tengah. Sebab apa? Sebab combination play sebeginilah yang menyebabkan Malaysia lebih efektif dalam gerakan serangan, penggunaan dan juga combination antara dua space, antara wide area, winger dan juga wingback yang dan juga half space untuk mereka penetrate masuk lebih ke bahagian dalam dan juga masuk ke dalam D-box pasukan lawan. Itu yang kedua. Kira menarik lah sebab mereka boleh combine dua space ni untuk penetrate pasukan lawan dan juga untuk mencari idea bagi melakukan cutback ataupun crossing. Senang cerita, mereka bermain secara simple, tetapi simple football adalah satu benda yang sangat efektif yang ditunjukkan oleh bahagian serangan Malaysia pada perlawanan
perlawanan ni. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang attacking Malaysia ni, dia adalah variable. Bermaksud Hakimi, Ruven dan juga Alif Izzuan, mereka sebenarnya sangat-sangat supportive. Yang mana boleh saya katakan Alif Izzuan antara player yang patut kita bagi perhatian. Yang mana kita boleh katakan Alif Izzuan di bahagian hadapan, dia lebih suka untuk bergerak di kawasan half space dan juga kawasan wide area ataupun more to a winger. So dia boleh untuk ada kelebihan daripada segi pace dan juga daripada segi hantaran. Manakala Hakimi pula, dia adalah seorang typical player yang boleh dikatakan as a number 9, yang boleh dikatakan hampir tulen, yang mana dia apabila berada di number 9 kan, jadi dia akan berada dalam positioning. Apa yang ada pada Hakimi ni, dia bukan hanya sekadar finishing, tetapi dia juga ada insting yang bagus, dan dia ada reaction yang bagus toward the ball, dan juga dia ada positioning yang bagus as a striker berbanding daripada Alif Izzuan. Yang mana Alif Izzuan ni lebih fleksibel, dia lebih suka untuk bergerak, dia punya gerakan sangat mobile. So apabila dia diletakkan lebih kepada bahagian kanan ataupun kiri, dia akan jadi lebih efektif. Tu sebab kalau kita tengok apabila Hakimi bermain di kiri waktu first half sebelum Ruven ditukarkan main kat situ, Hakimi main tengah dan juga Alif main kanan, kita boleh nampak yang Hakimi agak menghadapi sedikit kesukaran untuk masuk ke dalam di box dan juga untuk menyesuaikan diri. Walaupun dia boleh bermain sebagai winger, tetapi dia menghadapi sedikit kesukaran sekiranya berjumpa dengan defense yang compact. Jadi perubahan yang berlaku kepada 3 player hadapan ni menunjukkan yang pasukan Malaysia sebenarnya sangat fleksibel daripada penggunaan Ruven Tiren as a winger dan Alif Izzuan as a wide area punya player dan Hakimi as a poacher. Sebelum tu lah kan, selepas Hakimi dikeluarkan, Fergus masuk. Fergus ni memang bakal striker tulen, yang mana bila dia masuk kita boleh nampak positioning dia memang orang kata apa, on top untuk menerima bola je lah. Dia sebagai receiver. So bila Malaysia main kanan dan kiri, dia akan dapat bola yang lebih banyak, dia akan create chance untuk skor lebih banyak. So benda tu positively lah tentang skuad kebangsaan Malaysia. Dan yang seterusnya, apa yang boleh saya katakan, saya suka di second half kemasukan player seperti Muslihuddin Atiq. Tetapi yang paling menarik minat saya di second half adalah Najmuddin, yang mana Najmuddin bermain dengan sangat cemerlang untuk game ni. Beliau berjaya menunjukkan performance yang bagus. Dia berjaya menjaringkan 1 gol untuk bergandingan dengan Ruven as a winger, berjaya untuk maksimiskan serangan dan kurangkan defense. So dia tak perlu nak turun naik. Kita boleh nampak lah yang Ruven sangat efektif dalam gerakan dan juga amat berbahaya di dalam di box. Berjaya skor 1, Najmuddin pun skor 1. Dan yang paling penting, pertukaran Azam Azmi di second half, yang mana kita boleh lihat Azam Azmi waktu first half dia membentuk back 3 di belakang. So apabila membentuk back 3 di belakang, Azam Azmi tak boleh nak unleash dia punya potential untuk cover up bahagian wide area sangat. So dia tak boleh nak bertindak ofensif. Tetapi apabila masuk second half, pertukaran berlaku, Azam Azmi diletakkan sebagai right back dan dia mampu untuk bermain dengan ofensif. Dan kita boleh nampak lah apabila Azam Azmi bertindak lebih ofensif untuk naik lebih tinggi, dia memberikan satu gerakan yang menarik dan berjaya untuk cipta 1 assist. Dan dia ada juga berjaya untuk mencipta beberapa gerakan yang lain, yang mana satu hantaran dilakukan kepada Muslihuddin gagal untuk dapat bola tersebut. Jadi secara effectively Azam Azmi lebih better sekiranya diletakkan sebagai offensive wingback untuk bertindak naik lebih tinggi, sebab dia ada ball control dan juga keyakinan yang bagus. Memang on point lah dia main kan. Waktu second half tu banyak gerakan yang tercipta oleh Azam berbanding di first half. So benda tu positif lah. Dan untuk negative side, apa yang boleh saya katakan tentang negative side pasukan Malaysia, game ni defense secara jujurnya overallnya ok. Mereka berjaya baca game dengan bagus, mereka involve dengan build-up, mereka membantu serangan, and in term of defending pun mereka berjaya untuk melakukan transisi yang baik dari menyerang ke bertahan, dan mereka berjaya compact dan sebagainya. Cumanya apabila bermain dengan high line dan mereka kurang aware dengan gerakan long ball daripada pihak lawan, maka mereka akan buat mistake. Sebagai contoh gol yang kedua lah. Dan sebelum tu ada lagi beberapa gerakan yang dicipta oleh Kemboja yang hampir-hampir menyebabkan gol dijaringkan. Tetapi nasib baiklah ketumpulan dan juga finishing execution oleh pasukan Kemboja ni agak kurang. So pasukan Malaysia perlu perbaiki lagi apabila
cuba bermain dengan highline. Manakala untuk goalkeeper Rahadi, avoid make the same mistake lagi kan. Sebab apa? Sebab mistake semalam hampir merugikan pasukan, dari 2-0 jadi 2-1, lepas tu 2 sama kan. Lepas tu barulah Malaysia bangkit balik untuk 4-2. So Rahadi dia goalkeeper bagus, dia bagus, tapi elakkan buat mistake yang sama lah. Jadi overall Malaysia bagus semalam. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.